Assalamualaikum, salam sejahtera. Kami dari kumpulan 3 ingin membentangkan pencemaran alam sekitar. Maksud pencemaran alam merupakan pemasukan bahan pencemar seperti bahan kimia, haba, cahaya, dan tenaga ke dalam alam sekitar yang mengakibatkan kesan yang memusnahkan kesihatan manusia, mengancam sumber alam dan ekosistem, serta mengganggu identiti dan kepenggunaan halal alam sekitar. Contoh pencemaran alam sekitar ialah pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan satu keadaan yang melibatkan pengenalan sebarang bahan kimia, germ zara dan biologi yang menyebabkan mudarat dan tidak keselesaan kepada manusia atau organisma hidup lain atau merosakkan alam sekitar. Puncak kendaraan motor merupakan penyumbang pencemaran utama di dunia. Masyarakat moden amat bergantung kepada pengangkutan bermotor seperti kereta, motor, kapal terbang, lori, dan sebagainya. Setiap kenderaan motor memerlukan tenaga yang banyak untuk bergerak dan ini perlu melalui proses pembakaran bahan api fosil untuk menghasilkannya. Akibatnya, gas karbon monoksida, nitrous oksida, hidrokarbon, dan habuk-habuk yang terhasil. Kesan utama pencemaran kepada manusia adalah sistem pernafasan. Gas-gas seperti karbon monoksida akan meracuni sistem pengangkutan oksigen dalam darah dan melambatkan tindak balas kepada manusia. Kesan seterusnya akan menyebabkan seseorang itu mengantuk, mempunyai penyakit lelah, dan mengurangkan fungsi paru-paru. Salah satu langkah yang dapat digunakan untuk mengatasi pencemaran alam ialah pihak berwajib menghukum individu atau organisasi yang telah didapati bersalah membuat pencemaran alam sekitar. Pihak berwajib seperti Kementerian Sains, Teknologi, Alam Sekitar wajar menguatkuasakan undang-undang yang sedia ada untuk menghukum pihak-pihak yang berkenaan. Hukum yang dikenakan hendaklah setimpal dengan kesalahan untuk tersebut terbabit mencemarkan alam. Pencemaran air. Pencemaran air berlaku apabila perubahan dari segi kandungan, kaedah, dan warna sehingga tidak sesuai dan memberi kesan apabila digunakan. Pencemaran air bukan hanya berlaku di sungai, tetapi juga di laut. Ia juga boleh berlakunya secara sengaja ataupun tidak sengaja. Apa punca pencemaran air? Punca pencemaran air ialah yang pertama dari segi pertanian, yang kedua perlombongan, yang ketiga proyek perumahan, yang keempat pembalakan, dan yang kelima pembinaan lebuh raya. Kesan pencemaran air. Kesan pencemaran air ialah dapat menjejaskan kesehatan manusia dan haiwan. Yang kedua, boleh menyebabkan kerosakan hidupan laut. Dan yang ketiga, boleh menjejaskan kualiti air minuman. Cara mengatasi pencemaran air. Yang pertama, mempertahankan sumber-sumber air yang belum tercemar. Yang kedua, tidak membuang sampah ke sungai ataupun laut. Dan yang ketiga, mendaur ulang semua sampah yang boleh didaur ulang. Dan yang keempat, tidak membuang barang toksik di laut. Apa itu pencemaran tanah? Pencemaran tanah adalah perbuatan yang berlaku kepada sesuatu kawasan sehingga terjadinya pertukaran warna, kesuburan, dan hakisan. Seterusnya, pencemaran tanah juga dapat mendatangkan kesan yang negatif, antaranya adalah tanah racun, kerosakan tanah dan kualitinya, tanah gersang, dan sebagainya. Punca pencemaran alam sekitar boleh didefinisikan sebagai sesuatu perkara yang mengotorkan alam sehingga boleh menjejaskan ekosistem di muka bumi ini. Penyebab berlakunya pencemaran alam sekitar ialah pencemaran yang disebabkan oleh faktor semula jadi. Ini kerana pencemaran berpunca daripada kejadian seperti gunung berapi, ribut taufan, gempa bumi, dan sebagainya. Kesan pencemaran tanah adalah dari segi penyebaran kuman-kuman penyakit, contohnya sampah sarap yang dibuang di kawasan-kawasan lapang yang menjadi tempat pembiakan kuman penyakit. Selain itu, hakisan tanah juga adalah salah satu fenomena yang sangat sering berlaku di seluruh dunia. Ianya bukan sahaja merugikan diri sudut kewangan dan ekonomi, bahkan juga mengancam keselamatan dan nyawa manusia, contohnya tanah runtuh dan gempa bumi. Saya Saratan. Pertama sekali saya akan menerangkan tentang cara-cara mengatasi pencemaran tanah.
Antaranya ialah sistem 3R, iaitu Reduce, Reuse dan Recycle. Ia merupakan salah satu hal yang boleh dilakukan di rumah. Dengan hal ini, kita akan lebih senang untuk mengitar semula sampah berdasarkan jenis-jenis sampah yang telah diasingkan. Seterusnya ialah pendidikan alam sekitar. Pendidikan alam sekitar dapat membentuk sikap positif diri terhadap alam sekitar. Dengan adanya kesedaran pada seseorang individu, dia akan sedar tentang betapa pentingnya kualiti alam sekitar yang tinggi dikekalkan. Selain itu, pendedahan media massa. Pada hari ini, media massa memainkan peranan yang penting dalam membentuk cara pemikiran semua pengguna. Oleh itu, dengan adanya pendedahan media massa tentang isu pencemaran alam, masyarakat umum akan mendapat kesedaran dalam menangani masalah pencemaran. Seterusnya, saya akan menerangkan pula tentang pencemaran bunyi. Pencemaran bunyi merupakan penghasilan bunyi yang kuat dan bising daripada mesin, haiwan atau manusia yang mengganggu aktiviti atau keseimbangan kehidupan lain. Kebanyakan sumber pencemaran ini berlaku di luar rumah seperti sistem pengangkutan, termasuk bunyi kenderaan, bunyi kapal terbang, dan bunyi kereta api. Perancangan bandar yang tidak tersusun telah menimbulkan pencemaran bunyi kerana bangunan kilang dan kawasan perumahan yang bersebelahan boleh menyebabkan pencemaran bunyi dalam kawasan perumahan. Antara punca-punca pencemaran bunyi ini berlaku disebabkan yang pertama, pembangunan industri, di mana bunyi yang dikeluarkan dari kilang-kilang seperti jentera, mesin kilang, serta pemprosesan dan pembuatan material boleh mengganggu ketenteraman masyarakat setempat yang berhampiran kilang tersebut. Seterusnya, kawasan pertempatan, yakni bunyi yang dikeluarkan apabila cerucuk-cerucuk besi yang dikenali sebagai jackhammer ditanam dalam tanah akibat pembinaan bangunan tinggi. Ini boleh merosakkan suasana masyarakat di kawasan tersebut. Yang ketiga, bunyi yang dikeluarkan oleh kenderaan. Kenderaan di jalan raya mengeluarkan bunyi horn yang boleh membengkakkan pendengaran terutamanya di jalan yang sesak. Sejurus itu boleh mengganggu ketenteraman masyarakat. Dan terakhir sekali adalah aktiviti manusia, yakni masyarakat memasang radio dan televisyen dengan volume yang kuat. Kesan pencemaran bunyi ini terbagi kepada dua, yaitu kesan kepada kesihatan manusia dan kesan kepada alam sekitar. Antara kesan pencemaran kepada kesihatan manusia, pencemaran bunyi mampu menyebabkan seseorang itu rimas dan mempunyai gangguan seperti sikap yang agresif, hipertensi, tahap tekanan tinggi, kehilangan pendengaran, gangguan tidur, dan kesan buruk yang lain. Seterusnya, pendedahan yang kronik kepada bunyi bising dapat menyebabkan kehilangan pendengaran yang kekal. Statistik telah menunjukkan bahawa lelaki yang berusia yang didedakan kepada bunyi yang bising akan mengalami kekurangan pendengaran yang sensitif berbanding rakan sejawat yang tidak terdedah. Kesan kepada alam sekitar pula, bunyi bising mampu memberi kesan buruk kepada haiwan dan menyebabkan tekanan, meningkatkan risiko kematian dan menukar keseimbangan sensitif pengesanan dan mengelakkan pemangsa dan mangsa. Seterusnya, kesan bising pada kehidupan haiwan adalah kemusnahan habitat yang disebabkan bunyi bising. Dalam kes spesies terancam mungkin merupakan laluan kepada kepupusan. Pencemaran bunyi telah menyebabkan kematian spesies paus tertentu yang menyadari diri mereka selepas terdedah kepada sonar tentera yang kuat. Cara mengatasi pencemaran bunyi. Pertama, penggunaan halangan bunyi. Seterusnya, menghadkan kelajuan kenderaan. Seterusnya, menukar tekstur permukaan jalan. Seterusnya, menghadkan kenderaan berat. Dan akhir sekali, menggunakan kawalan trafik yang melincingkan aliran trafik bagi mengurangkan brek dan pecutan. Kesimpulan pencemaran alam sekitar. Selagi minda masyarakat tidak berubah, selagi itu masalah seperti pemanasan global, pencemaran sungai, pembarakan dan sebagainya tidak akan dapat diatasi.
Oleh itu, kesedaran masyarakat untuk mengurangkan berlakunya masalah yang akan mengancam nyawa dan kehidupan kita adalah amat penting. Menghargai, memelihara dan memelihara alam sekitar merupakan tanggungjawab kita. Kita semua hidup dalam satu bumi dan langit yang sama. Kita hendaklah sama berusaha untuk membina satu bumi dan kehidupan yang lebih berkualiti, bersih, segar dan cantik dengan bermula menghargai dan memelihara alam sekitar.